identiti kedua-dua bandar ini yang menampakkan kemajemukan masyarakat di Malaysia. Mereka yang menerima kemasukan penjajah lebih awal menyimpan bangunan-bangunan ketinggalan Eropah seperti pusat pentadbiran kerajaan, gereja, pusat masyarakat dan juga kubu-kubu perang. Georgetown pula mempunyai identiti yang berbeza dan lebih moden berikutan kemasukan penjajah British ke pulau tersebut pada hujung kurun ke-19 yang menempatkan kawasan tempat tinggal dan juga kawasan perdagangan. Begitulah antara 4 kawasan di Malaysia yang diiktiraf sebagai tapak warisan dunia. Bagi anda yang ada tajuk yang lebih baik. Okey, cikgu, terima kasih kamu apa yang kamu dengar. Cikgu harap kamu dengar apa yang kita yang ini kita nak bincangkan. Apa yang cikgu dah kongsi dengan kamu tadi adalah satu daripada tapak warisan. Kamu pernah dengar apabila kamu belajar sejarah, apabila kamu belajar tentang perkara-perkara yang melibatkan kita punya sejarah kita. Contohnya cikgu, contohnya kita ni semuanya berasal daripada Kesultanan Melayu Melaka dan kita kebanyakannya asal daripada Kesultanan Melayu Melaka, di mana kita ni adalah daripada satu kesultanan pergi kepada Kesultanan Johor Riau dan kita akhirnya menjadi sebuah negara yang telah merdeka dan kita merdeka melalui satu persekutuan yang dipanggil sebagai Persekutuan Tanah Melayu dan sekarang ni kita menjadi sebuah negara yang dikenali sebagai Malaysia. Dan kamu lihat kat sini apa yang cikgu cikgu kongsi dengan kamu di atas di dalam skrin cikgu kat sini adalah satu daripada bahan yang cikgu dah kongsi dengan kamu. Dan kat sini pula ialah dia punya petikan dia, petikan yang menceritakan tentang tapak warisan dunia. Tapak warisan dunia merupakan satu daripada perkara yang begitu menakjubkan yang dimiliki oleh Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai sejarah yang mempunyai sejarah yang lampau. Daripada mulanya kita bermula daripada kerajaan Alam Melayu sampailah penubuhan sebuah negara yang berdaulat yang terpanggil sebagai Malaysia. Itu ialah Malaysia yang kita kasihi, yang kita duduki sebagai warga negara Malaysia. Okey, cikgu nak kamu lihat kat sini pada perenggan yang pertama kat sini, saban tahun lebih kurang 25 lokasi global dari pelbagai negara akan diiktiraf dan ditambahkan ke dalam sejarah tapak warisan. Dan setiap tahun perkara-perkara yang melibatkan sejarah akan dimasukkan dalam tapak warisan dunia. Dan sehingga kini terdapat lebih kurang 1000 tapak warisan yang telah diiktiraf di seluruh dunia. Dan Malaysia sangat beruntung kerana ada 4 tempat yang diiktiraf oleh pihak UNESCO sebagai tapak warisan dunia. Kamu lihat kat sini bahawa sejarah kita tidak boleh kita tidak boleh melupakan sejarah. Sejarah yang telah menjadikan kita sebagai warga negara sekarang dan kita kena tahu bahawa sejarah inilah asalnya kita. Dan pertama daripada perenggan yang kedua kat sini, pertamanya Gunung Mulu merupakan lokasi terakawal yang telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2000. Dan Gunung Mulu ini terletak di timur negeri Sarawak. Dan ketinggian dia 2376 meter dan usia dia lebih kurang 1.5 juta tahun. Begitu tua sekali dia punya umur dia. Kedua, taman negara yang dikatakan kawasan terletaknya Gunung Kinabalu, Taman Negara Kinabalu yang berkeluasan 754 km persegi yang telah diwartakan pada tahun 1964. Itu ialah di Sabah. Dan yang terakhir sekali ialah nama tempat dia. Kalau kamu ada yang datang daripada Perak ada satu tempat tu ialah Lembah Lenggong. Di Lenggong di hulu Perak. Di sinilah terletaknya di mana mereka menjumpai bukti-bukti penemuan manusia sejak zaman Paleolitik. Yang ni kamu belajar masa tingkatan 1, tingkatan 2 kamu belajar tentang Paleolitik. Akhirnya
Bandaraya Melaka. Kita ada 2 bandaraya iaitu Bandaraya Melaka dan Georgetown dan di Pulau Pinang telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia pada tahun 2008. Dan ini kita lihat kita begitu beruntung sekali kerana kita ada beberapa tempat di negara kita telah menjadi tapak warisan dunia telah diiktiraf oleh UNESCO. Okey, itu ialah bahan yang pertama. Cikgu harap kau faham bahan yang pertama dan cikgu pun dah dengarkan kamu audio tentang tapak warisan dunia. Okey, lepas itu kita lihat dekat sini. Lihat kat sini ialah temu bual bersama Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Okey, cikgu harap kalau siapa boleh baca dia punya soalan dan dia punya jawapan dia. Okey, siapa boleh tolong cikgu bacakan dulu dia punya bagi soalan ni. Siapa boleh baca? Kelas? Boleh saya baca? Kelas, siapa boleh baca? Boleh. Kamu bacakan daripada bagaimana ni? Bagaimanakah Datuk melihat impak sumbangan pelancongan kepada pendapatan negara? Okey, teruskan. Impak sumbangan pelancongan dilihat konsisten dari tahun ke tahun walaupun kadang-kala berlaku sedikit penurunan. Okey, kita lihat kat sini okey, kamu berhenti sekejap Okey, kita lihat kat sini, ini adalah satu perbualan di antara wawancara di antara Menteri Pelancongan dengan kamu sebagai wartawan bertanyakan kepada Datuk ni apakah sumbangan pelancongan kepada pendapatan negara, dan beliau berkata bahawa sektor pelancongan ni telah meningkat dari tahun ke tahun, tapi dia kata juga ada berlaku sedikit penurunan juga dia kata. Okay, boleh kamu teruskan kepada perenggan yang kedua? Baik, cikgu. Okay. Apakah tarikan di Malaysia yang menggamit hati para pelancong asing untuk datang ke Malaysia? Ekor pelancongan merupakan antara tarikan utama di Malaysia. Para pelancong asing memilih untuk datang ke Malaysia kerana ingin melihat keindahan alam semula jadi di sini. Hutan di Malaysia masih dianggap hebat dan cantik. Kedua, konsep inap desa yang kita tawarkan sememangnya para pelancong asing suka suasana tenang di kawasan kampung. Okey, terima kasih. Kamu berhenti dulu Kita lihat kat sini, dia bertanyakan wartawan ni bertanyakan kepada Datuk ni apakah yang menyebabkan para pelancong datang ke negara Malaysia. Dan beliau berkata antara tarikan dia ialah kerana melihat keindahan alam jadi. Hutan di Malaysia dianggap sebagai hebat, cantik, dan konsep inap desa. Inap desa ni boleh maksud dia ialah homestay. Kalau kamu dengar perkataan homestay itu ialah inap desa yang kita tawarkan. Sememangnya para pelancong asing suka menikmati. Maksudnya kat sini, para pelancong dia sukalah keadaan bila mereka datang ke negara kita, mereka nak merasai suasana keadaan inap desa ataupun homestay itu supaya mereka dapat tahu bagaimana mandi dekat, contohnya mandi dekat perigi, bagaimana nak masak cara kampung, bagaimana hendak menanam sawah contohnya sawah padi. Ini adalah kenapa mereka sukakan konsep inap desa. Okey, yang ketiga, siapa nak baca ketiga? Okey, kamu boleh teruskan. Kamu teruskan? Baik, cikgu. Sepanjang Datuk mempromosikan Malaysia, adakah dua perkara ini sering diungkapkan, terutamanya ketika menerangkan keindahan Malaysia kepada delegasi dari luar negara? Ya, sudah semestinya. Malaysia terkenal sebagai destinasi ekopelancongan utama dunia. Dari Pulau Langkawi di Kedah hinggalah Pulau Sipadan di Sabah. Keindahan flora dan fauna yang dimiliki negara sukar ditangani negara lain. Para pelancong asing dapat menikmati keunikan dan keindahan alam semula jadi dengan hutan hujan tropika yang masih hijau, tinggi kepelbagaian biologi, mempunyai sungai serta air terjun yang menarik.
serta pantai yang bersih dan indah. Okey, terima kasih. Dan dia wartawan ni pun bertanya, dia kata sepanjang Datuk ni mempromosikan memperkenalkan Malaysia, adakah dua perkara ini pernah sering diungkap terutamanya ketika menerangkan maksudnya dia kata adakah pernah menceritakan keindahan Malaysia kepada delegasi daripada luar dan beliau berkata mesti dia kata dan dia menceritakan bahawa Malaysia ni terkenal sebagai eko pelancongan maksudnya yang melibatkan hutan kita kita kalau contohnya kalau kamu pernah pergi ke hutan-hutan kita contohnya di Endau Rompin di hutan di Belum di Perak dan banyak hutan-hutan yang begitu yang dikatakan kalau orang asing datang ke negara kita menakjubkan mereka rasa begitu tertarik sekali kerana kita mempunyai banyak khazanah yang ada dalam hutan kita dan apabila pelancong ni mereka datang ke sini mereka dapat merasai bagaimana uniknya ataupun dari segi keindahan alam kita yang begitu menarik kerana ada banyak kepelbagaian ekosistem yang kat sini yang kita dapat lihat ada banyak sungai, ada banyak air terjun. Itulah yang membezakan Malaysia dengan negara-negara lain. Ini yang dikatakan oleh Datuk ni. Cikgu harap kamu faham daripada petikan ini temu bual bersama Menteri Pelancongan tu. Okey, yang terakhir sekali ialah berkenaan tentang tahun melawat Malaysia 2020. Okey, cikgu nak siapa ni baca baca mula daripada sini dulu je mula daripada sini. Okey, mula daripada sini cikgu nak kamu baca, siapa nak tolong bantu baca untuk yang ni sampai ke sini. Lepas tu orang lain pula baca. Boleh tak siapa nak baca? Siapa boleh baca? Kelas? Saya boleh cerita. Okey, silakan. Tahun melawat Malaysia 2020. Okey. Fokus. Eko pelancongan seni dan budaya selaras dengan pelan. Eko pelancongan kebangsaan 2016 hingga 2025 dan dasar budaya kebangsaan sebagai jalan menuju ke hadapan dalam pembangunan industri pelancongan Malaysia. Okey, fokus dah buat fokus kamu baca. Okey, kamu baca VM 2020. VM 2020 menjadi pemangkin untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan di bawah Pelan Transformasi Pelancongan Malaysia. Okey, seterusnya sasaran? Sasaran 30 juta pelancongan, 100 milion riset pelancongan. Okey, yang terakhir sekali peruntukan? Peruntukan RM90 juta kepada agensi pelancongan bagi aktiviti berkaitan dengan promosi dan kesedaran bagi pasaran domestik dan antarabangsa. Okey, kamu lihat kat sini okey, apa yang terima kasih baca tu okey, kita lihat kat sini ada tahun melawat Malaysia 2020. Tahun melawat Malaysia 2020. Dia punya fokus dia ialah kamu lihat kat sini ialah tentang eko pelancongan seni budaya selaras dengan pelan. Menuju ke hadapan pembangunan industri pelancongan. Ini dia punya fokus dia. Dan apakah sasaran dia kat sini? Ialah untuk memperolehi 30 juta pelancong. Ini ialah dia punya visi dia. Dan apakah peruntukan? Peruntukan tu maksudnya ialah berapa yang dibelanjakan oleh kementerian ni dalam aktiviti pelancongan. Ini yang diperkatakan dalam dalam baris yang ke atas ni Okey, cikgu nak siapa boleh baca yang dekat bawah ni pula. Siapa boleh baca yang bawah ni? Siapa boleh baca yang bawah ni? Tema kempen ni. Siapa boleh baca? Saya cuba cikgu. Okey, cuba. Tema kau baca sampai habis ni dah baca. Tema kempen tahun melawat Malaysia 1990 Fascinating Malaysia Year of Festival. 2
1994 Fascinating Malaysia Naturally More. 3 2007 Celebrating 50 Year of Nationhood. 4 2014 Meraihkan Satu Malaysia Truly Asia. 5 2020 Visit Truly Asia Malaysia 2020. Okey, jap, tunggu sekejap kamu tunggu sekejap. Kat sini ini ialah tema dia. Tema dia ialah dia punya macam bila kita nak adakan satu tahun melawat Malaysia tu, kita kena ada tema. Kamu tengok sini dia ada menggunakan tema dia. Pertama kat sini, dia kata kat sini ialah Fascinating Malaysia Years of Festival. Nombor 2 ialah Fascinating Malaysia of Natural More. Kamu lihat kat sini berbagai tema yang digunakan setiap tahun. Yang nombor 2014 ni ialah meraihkan Satu Malaysia Truly Asia. Yang dan 2020 ialah Visit Truly Asia More. Malaysia 2020. Ini ialah beberapa tema yang untuk tujuannya ialah untuk menarik pelancong-pelancong datang ke negara kita. Okey, kamu teruskan kepada ini impact industri pelancongan, kamu habiskan. Saya cikgu. Ya, saya silakan. Sekejap Okey. Okey. Impak industri pelancongan kepada ekonomi negara. Keluaran dalam negara kasar KDNK meningkat. Ini baca 2017. Apa baca je? Kamu baca 2017 berapa? 2017 RM 201.4. Okey. 14.6%. 2018 RM 220.6. 15.2%. Okey, cukup. Berhenti dulu. Saya nak terang tu. Dekat sini dia kata keluaran dalam negara kasar. Keluaran dalam negara kasar ini ialah lebih merujukkan kepada berapa yang kita dah mendapat pendapatan. Pendapatan kita. Kamu lihat kat sini pada 2017 pendapatan kita 201.4 dan kita boleh samakan dengan 14.6%. Manakala pada 2018 ianya telah meningkat menjadi 220.6%. Kamu tengok sini ada perubahan peningkatan daripada tahun 2017 kepada 2018. Kita lihat kat sini. Ada perubahan di situ. Okey, kamu teruskan baca yang guna tenaga ni. Okey, cikgu. Guna tenaga dalam industri ini meningkat 4.9% kepada 3.5 juta orang dan menyumbang 23.5% 2018 kepada jumlah keseluruhan guna tenaga negara berbanding dengan 22.9% 2017. Okey, kamu lihat kat sini, guna tenaga. Guna tenaga, cikgu nak terangkan apakah dia guna tenaga. Okey, guna tenaga maksudnya berapakah ramai pekerja yang kita gunakan dalam sektor ini, sektor pelancongan ni. Dia kata kat sini dia meningkat 4.9% kepada 3.5 juta. Maksudnya ramai orang yang dapat kerja. Dan ianya meningkat kepada 3.5 juta orang dan menyumbang kepada 23.5 juta keseluruhan kita punya tenaga kita. Kita bagaimana berapa ramai kita menggunakan tenaga kerja. Ini ialah sumbangan. Sumbangan yang telah diberikan oleh Tahun Melawat Malaysia tu telah memberi impact, telah memberi kesan kepada, pertama kamu lihat kat sini ialah dari segi dia punya keluaran negara kasar. Yang kedua ialah guna tenaga dalam industri telah semakin meningkat. Itu ialah kebaikan dia. Sebab itulah kamu lihat pada zaman COVID-19 ni ada sektor pelancongan sektor pelancongan mengalami impact yang begitu dahsyat sekali. Sebabnya pelancong-pelancong daripada luar tidak boleh datang ke negara kita. Oleh itu kita punya hotel, kita punya penginapan, kita punya sektor-sektor makanan berkurangan ataupun jatuh mendadak. Jatuh mendadak disebabkan oleh impact yang telah impact kita dapat kesan daripada
COVID-19 ni. Sebab tu sebelum kita mengalami COVID-19 ni, pendapatan kita dari segi pelancongan meningkat dari tahun ke tahun dan semua orang berasa gembira kerana mereka dapat pekerjaan, mereka dapat pendapatan dan negara juga mendapat pendapatan. Cikgu harap kamu faham apa yang ada tiga bahan yang cikgu dah bincangkan dengan kamu. Yang pertama ialah tentang tapak warisan dunia. Tapak warisan dunia. Lepas yang kedua pula ialah temu bual. Temu bual dengan seorang menteri pelancongan seni dan budaya. Dan yang ketiga pula ialah tahun melawat Malaysia. Cikgu harap kamu faham ketiga bahan tersebut. Okey? Dan kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, kamu tengok sini yang gambar kat bawah ni. Kalau ada yang cikgu pun tak pernah pergi sebenarnya tempat ni tempat ni Sky Mirror dekat Kuala Selangor ni, ini adalah salah satu tarikan yang terdapat di Kuala Selangor. Cikgu tak pasti yang tinggal dekat kawasan Kuala Selangor ataupun Sungai Buloh kamu pernah pergi ke Sky Mirror ni. Sky Mirror ni dia setiap satu bulan tu dia ada macam satu tempat dekat tengah-tengah laut tu, dia akan naik ke daratan. Itu ialah Sky Mirror Kuala Selangor. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu cuba menjawab soalan yang pertama dulu. Kita buat satu persatu. Jangan risau kita buat satu-satu, kita bincang satu-satu. Okey, nombor satu ni. Kamu tengok sini berdasarkan bahan kedua. Bahan kedua ialah menggamit hati. Dia kata apakah maksudnya menggamit hati. Okey, kamu tulis dalam kamu punya buku latihan dulu, kamu tulis dulu, lepas tu cikgu akan pergi ke atas dan supaya kamu boleh rujuk petikan tersebut. Tulis dulu, nanti cikgu buat atas. Boleh cikgu pergi ke atas? Sekejap sikit lagi Syed. Boleh Lagi sikit. Okey. Ambil nombor satu je, jangan yang lain jangan silap. Yang lain jangan salin. Nombor satu saja. Dah cikgu? Dah okey. Kita pergi ke atas dulu, kita pergi kepada petikan tu. Okey. Petikan tu kat bahan nombor 2 ni. Okey, kamu lihat kat sini Ini ialah soalan yang ditanya oleh pemberita tu lah ataupun wartawan tu. Okey, cikgu bulatkan kat sini dulu. Okey, menggamit hati. Okey, menggamit hati. Okey, apakah maksud dia menggamit hati? Okey. Semua cikgu buka kepada semua cuba apakah yang kamu tahu maksud dia menggamit hati. Sesiapa pun boleh mencuba Menyarik hati. Menarik hati. Okey, hati tu menarik tu dah okey dah. Kalau kamu nak tukar hati kepada apa?
Perhatian. Minat. Minat lah senang. Minat. Minat lebih tepat lagi. Minat. Okay, menarik minat. Menarik hati, menarik minat. Okay, kita dah selesai soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1 kita selesai kat sini. Okay. Okay, soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2 ialah merujuk semua bahan. Kita dah baca semua bahan tadi. Nyatakan faktor-faktor yang merangsangkan sektor pelancongan. Okay, merangsangkan maksudnya ialah faktor-faktor yang menyebabkan menyebabkan perkembangan yang positif. Okey, apakah faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan yang positif tersebut? Kamu kena isi kat sini. Ya, ada 1, 2, 3. Isikan perkataan yang sesuai. Merujuk semua bahan, 4 lokasi di Malaysia yang diiktiraf oleh UNESCO sebagai tapak warisan dunia menjadi faktor perangsang apa? Menjadi perangsang apa sebenarnya? Apa yang kita bincang tadi? Pelancongan. Bagus. Pelancongan. Okey, kamu tulis kat sini ialah sektor pelancongan. Okey. Itu kita bincang kan. Okey. Okey, seterusnya Okey, faktor lain, kempen tahun melawat Malaysia yang dianjurkan oleh pihak kerajaan yang turut menawarkan pelbagai aktiviti dan apa sebenarnya? Sukan. Sukan. Ada ulang balik? Penginapan. Penginapan. Okay, kita lihat kat sini. Apa yang ditawarkan sebenarnya? Dia menawarkan apa? Ini semua apa ni? Perkhidmatan. Perkhidmatan. Kamu tengok sini, perkhidmatan. Perkhidmatan tak sesuai. Perkhidmatan tu macam perkhidmatan yang disediakan. Adakah ini perkhidmatan? Ini bukan perkhidmatan kan? Apa yang ditawarkan oleh kaji? Kamu tengok daripada 3 petikan ni. Ini semua apa? Apa dia? Rekreasi. Rekreasi. Okay, kamu kata apa? Rekreasi. Aktiviti, menawarkan pelbagai aktiviti dan rekreasi. Rekreasi. Okey, rekreasi je rekreasi. Ada lagi tak soal jawapan yang lain yang lebih tepat lagi? Apakah yang ditawarkan ke sini? Ini semua apa? Macam Sky Mirror Kuala Selangor. Lepas itu ada tema ni semua. Ini semua apa sebenarnya? Lepas tu ada lagi apa ni? Pakej pelancongan. Pakej pelancongan. Okey, dah hampir tu. Pakej pelancongan. Okey, betul. Yang tu lebih tepat lagi. Pakej pelancongan. Pakej pelancongan. Kepada pelancong. Okey. Lepas tu faktor seterusnya Malaysia memiliki keindahan apa? Apa yang kamu lihat kat sini? Alam apa? Alam semula jadi. Alam semula jadi. Ya. Alam semula jadi. Ya. Yang ni. Kalau yang ni sebenarnya ya saya. Apa? Flora dan fauna tak boleh. Boleh juga. Boleh. Tak boleh. Fauna flora dan fauna flora dan fauna boleh. Okey. Yang ini sebenarnya tapi kalau masa periksa dia tak ada bagi macam ni. Dia tak adalah bagi kamu isi tempat kosong ni, tapi kamu kena fikir sendirilah. Ini ialah macam mana kamu nak tulis. Apabila kamu nak jawab soalan, kamu kena tulis macam ni lah. Janganlah tulis apakah faktor-faktor dia, kamu tulis
satu sektor pelancongan, dua isi ini. Tulis macam ni, nak buat macam satu karangan ni, satu perenggan yang lengkap. Kamu tulis gini, merujuk semua bahan, 4 lokasi yang ditirau, okey, kamu tulis apakah faktor-faktor dia. Baru dah dapat 3 markah. Kena buat ayat yang lengkap. Kamu kena lihat kat sini, lihat dia punya berapa markah kat sini. Markah ni mencerminkan berapakah isi yang kamu kena cari. Okey, ini yang apa yang ditulis kat sini cuma membantu kamu. Ini sebagai latihan. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Sektor pelancongan menjanakan pendapatan hampir 10% kepada ekonomi negara. Maksudnya kita dapat 10%. Banyak 10%. Daripada 90%, 10% sektor pelancongan yang menyumbang. Okey? Dan kat sini, soalan dia ialah, pada pendapat anda, apakah peranan pelbagai pihak untuk memastikan sektor pelancongan di negara kita mencapai visi dan misi untuk menjadikan negara kita sebagai negara berstatus maju. Okey, dan ada 3 tempat kosong kat sini. Kamu boleh tuliskan pendapat kamu. Pada pendapat saya, pihak media massa perlu menyebarkan maklumat tentang pakej menarik pelancongan seperti tiket pelancongan murah, harga dan sebagainya untuk menyemarakkan sektor pelancongan. Okey, nombor 1 ni apa jawapan dia? Apakah jawapan yang nombor 1 ni? Yang berpatutan. Yang berpatutan harga yang berpatutan okey, harga berpatutan dan sebagainya untuk menyemarakkan sektor pelancongan. Okey, di samping itu pihak sekolah juga disaran mengadakan apa, kalau selalunya kalau kat sekolah kan, kalau dia akan adakan pergi ke Melaka, pergi ke Georgetown, itu Lawatan apa? Lawatan pelancongan. Lawatan Sekolah tu. Ambil belajar. lawatan sambil belajar. Sambil belajar. Okey, lawatan sambil belajar. Okey, sambil belajar. Okey, koordinasi pelancongan dan tempat bersejarah. Seterusnya, anggota masyarakat hendaklah sentiasa mengamalkan sikap. Sikap apa? Bila pelancong datang ke negara kita, apakah sikap yang kita perlu ada? Hormat. Ramah. Peramah. Okey, sekejap. Hormat. Okey, hormat. Peramah. Lagi apa lagi? Budi pekerti. Budi pekerti. Okay, pekerti lagi satu kamu boleh kata ialah budi bahasa. Sikap berbudi bahasa. Okey? Berbudi bahasa. Okey, kita dah. Nombor 3 dah selesai. Okey, kita pergi kepada yang keempat. Ini pun soalan kebat. Soalan kebat juga. Soalan kebat yang memerlukan kamu mengeluarkan pendapat kamu. Okey, kebersihan amatlah penting dalam menjalani kehidupan yang lebih selesa. Namun begitu, aspek kebersihan kian diabaikan oleh anggota masyarakat. Maksudnya masyarakat kita tak mengambil berat tentang kebersihan. Dan soalan dia ialah, ramalkan kesan-kesan buruk pengabaian aspek kebersihan terhadap sektor pelancongan dan cara-cara mengasihi. Yang ni ialah ramalkan apakah kesan-kesan kalau kita kita mengabaikan aspek pelancongan dan cara-cara untuk mengatasinya. Okey. Dan soalan dia kat sini, antara kesan pengabaian aspek kebersihan negara kita terhadap ini termasuklah apa?
Dia kalau kita, contohnya kita buang sampah orang rakyat Malaysia ni buang sampah. Kamu tengok sini perkataan kat sini ialah tercalar. Apa ulang balik? Maruah. Maruah, okey. Yang tu dah okey, maruah tercalar. Okey, lagi perkataan lain lagi, maruah, lagi apa lagi? Nilai Baik. Nilai imej yang, negara. okey, nilai yang baik. Okey, nilai yang baik ataupun imej negara. Ya. Imej negara kita salah. Kalau kita tak jaga imej kita lah, contoh kita buang sampah suka-suka hati je. Dan yang seterusnya, oleh sebab itu masyarakat setempat perlu memastikan kebersihan persekitaran di mana? Dekat kalau Seluruh contohnya kawasan. di mana? Di setiap tempat. Di setiap tempat. Okey, kamu tadi cerita di setiap tempat. Di setiap tempat. Lagi apa lagi? Kalau kita nak apa dipanggil tu? Kalau kita pergilah Sekeliling bandar. keliling bandar, tempat-tempat macam dekat kamu pergi Port Dickson, kamu pergi Lumut semua tu, itu tempat apa tu? Tempat pelancongan. Tempat pelancongan, tempat lokasi ataupun kamu kata ialah lokasi pelancongan. Pelancongan pelancongan sentiasa dipelihara. Selain itu, bilangan pelancong juga akan berkurang. Hal ini mengakibatkan sektor pelancongan di Malaysia akan semakin merosot serta menjejaskan Image. bukan. Imej Kalau ekonomi. Bukan. tak dia gini, kamu tengok sini. Kita balik kepada ni lah. Kita balik kepada yang nombor ni lah. KDNK ni. Dia apa? Dia menjadi apa? Kalau kita mengabaikan tu. Pendapatan. Betul, menjejaskan pendapatan. Ya, menjejaskan pendapatan negara. Maka orang ramai perlu memupuk kesedaran diri dengan memastikan apa? Gotong royong. Gotong royong. Gotong royong tu adalah salah satu daripada aktiviti apa? Pembersihan. Apa dia? Aktiviti Pembersihan. aktiviti pembersihan aktiviti pembersihan lagi ada lagi perkataan lagi tu. Bila ramai orang yang bersama-sama membantu tu dipanggil sebagai apa? Orang ramai dia berbentuk satu apa? Kelompok lagi Masyarakat. betul. Kemasyarakatan. Kemasyarakatan. Kita dah selesai tu kita dah selesai buat ni. Tentang ni cikgu harap so, sebenarnya soalan macam ni dia boleh keluar dalam berbagai bentuk. Soalan macam ni boleh keluar dari segi rumusan pun boleh keluar, dari segi tajuk macam ni boleh keluar, kalau karangan dia boleh keluar. Walaupun sekarang ni kamu menjawab soalan ni berdasarkan kepada pemahaman. Kamu kena jawab soalan kat sini. Okey, kita selesai, kita pergi kepada yang seterusnya kat sini. Okey. Cikgu harap, siapa nak baca ni siapa nak baca soalan yang pertama ni, siapa nak cuba baca soalan yang pertama? Petikan yang pertama ni, praktis 1 ni. Boleh saya cuba? Boleh, cuba. Pembelajaran tidak format berlaku di mana-mana sahaja. Hal ini dikatakan demikian kerana penyebarannya mengurusi pengalaman yang kita timba sepanjang hidup kita. Proses pemerolehan ilmu itu terjadi secara sedar atau tidak sedar. Meskipun ilmu itu sangat minimum pada sesuatu masa, tetapi yang penting ialah ilmu itu dapat memberi manfaat kepada individu berkenaan. Pengetahuan dan pengalaman tersebut diperoleh tanpa sebarang bayaran. Hal ini disebabkan kehadirannya adalah secara semula jadi dalam kehidupan seseorang. Okey, terima kasih.
Yang petikan ni dia membincangkan tentang satu topik tentang pembelajaran tidak formal. Okey, di sebenarnya pada zaman dahulu, pada seperti yang fikir zaman sekarang zaman dahulu, kita ada dua pembelajaran. Satu dikenali sebagai pembelajaran tidak formal. Tidak formal ni kamu belajar contohnya kat rumah. Contohnya pada zaman dahulu mereka ni bercucuk tanam. Satu lagi ialah nombor kedua ialah pembelajaran formal. Pembelajaran formal pada zaman dahulu, rakyat ketika itu mereka belajar untuk mentadbir negara ialah di istana. Di istana, lepas tu nak belajar agama di madrasah. Madrasah. Ini ialah pendidikan formal pada zaman dulu. Kamu lihat sini Dan pendidikan formal sebenarnya kamu lihat kat sini adalah penting sebenarnya. Walaupun kita belajar kat sekolah, kita pergi sekolah macam kamu belajar sekarang ni ialah pendidikan formal. Sebenarnya pendidikan formal adalah penting juga. Contohnya cikgu nak kata, kalau contohnya kamu pandai mengait ataupun kamu pandai menjahit, itu adalah pendidikan tidak formal apabila kamu belajar secara sendiri ataupun kamu belajar daripada kamu punya ibu bapa kamu. Bagaimana nak menjahit contohnya. Itu adalah pengalaman pendidikan tidak formal, pembelajaran tidak formal. Itu adalah penting. Sebab apa kalau contohnya kalau ada orang tu dia ada dua orang. Ada dua orang individu. Seorang tu dia ada pendidikan tidak formal, dia pandai memasak contohnya, dia belajar memasak. Satu lagi ni, dia ni adalah seorang ijazah, dia pemegang ijazah lah dia ada ijazah dan dalam keadaan sekarang ni, kamu tengok sini, dalam keadaan sekarang ni, dalam COVID-19 ni pendidikan tidak formal lebih penting lagi. Sebabnya dia boleh, orang yang tidak formal dia boleh terus masak kat rumah dia, lepas tu dia boleh menjual. Tetapi manakala orang yang ada ijazah ni, walaupun dia ada ilmu tapi dia tidak tidak apply kan, dia tidak aplikasikan dia punya ilmu ni. Contohnya dia belajar tentang geografi contohnya, dia punya ijazah dalam tu tapi dia tak apa. Tapi kat situ kita lihat bahawa pendidikan tidak formal adalah begitu penting sekali. Seboleh-bolehnya kita sebagai individu kita kena belajar pembelajaran tidak formal. Dan pembelajaran tidak formal ini kita belajar tidak secara sedar. Kadang-kadang kita tak sedar. Dan ilmu ni, meskipun kadang-kadang ilmu yang kita belajar tu sangat minum, sangat kecil sekali. Dan kita pun belajar tanpa sebarang bayaran. Okey, apa yang cikgu nak kongsi dengan kamu pada sekarang ni dalam dalam era zaman moden ni, kerajaan telah mengenal pasti bahawa pendidikan tidak formal ni begitu penting sekali. Begitu penting sekali kerana pendidikan tidak formal ini boleh diubah. Kita boleh tukarkan pendidikan ni menjadi sijil. Tapi kita kena menjawab persoalan perpisaan lah. Dan kita boleh menukarkan kita punya kelayakan pendidikan tidak formal tu kepada sijil. Ini ialah beberapa inisiatif yang telah dibuat oleh pihak kerajaan supaya walaupun orang tu tak belajar dekat universiti tetapi dia belajar dekat kilang contoh. Dia belajar banyak, dia buat mesin, dia buat membaiki sesuatu barang, tapi pembelajaran dia kat situ begitu bermakna sekali. Itu pentingnya pembelajaran tidak formal. Okey, berbalik kepada soalan kat sini. Soalan kat sini ialah tukarkan ayat susunan biasa. Susunan biasa ni, bawah ni semua ialah susunan biasa. Ini ialah susunan biasa. Biasa. Dan kamu kena tukarkan kepada ayat susunan songsang. Dan kamu, apabila kamu baca ni, yang garisan ni semua, yang digaris semua ni ialah ayat susunan biasa.
Dan apa yang kamu kena tukar sekarang ni, tapi dia bagi kat kamu ada 3 soalan kat sini. 3 soalan kat sini. Sebenarnya ayat yang bawah ni ialah ayat yang susunan songsang. Susunan songsang. Dan kamu kena carikan perkataan yang sesuai untuk diletakkan pada ayat susunan songsang tersebut. Okey? Kita mula sekarang. Kamu cuba buat dulu, lepas tu kita bincang. Dah siap nanti beritahu cikgu. Okay. Boleh jawab? Berlaku. Okey, berlaku berlaku. Okey, berlaku ni satu. Okey, berlaku kita ambil kat sini berlaku. Yang kedua ni Pembelajaran. okey, pembelajaran. Okey, pembelajaran tidak Formal. Tidak formal. tidak formal. Kamu tengok sini, apa yang kamu belajar kat sini, yang atas ni ialah ayat biasa. Yang bawah ni ialah ayat songsang. Ini ialah ayat songsang. Kamu kena pasti gini ni ialah ayat songsang. Ini ayat songsang. Teruskan kepada soalan nombor 2. Secara Sedar atau tak sedar? Sedar. okey, sedar. Okey, sedar atau tidak sedar? Proses. 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 Okey, proses. Okey. Ilmu. 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 Proses ilmu. Okey, ilmu. Okey, ini juga ialah ayat songsang. Terjadi secara sedar atau tidak sedar proses perolehan ilmu itu. Okey, ini ialah ayat songsang yang kedua kamu dah tulis di sini. Okey, nombor 3. Nombor 3 kamu ambil kat sini. Diperoleh. 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 Okey, jap. Sekejap Okey, peroleh. Okey, lepas tu tanpa Pengetahuan dan Pengetahuan dan pengalaman. pengalaman. tanpa sebarang bayaran Pengetahuan. pengetahuan dan pengalaman je. Pengalaman. Ini adalah juga ayat songsang. Ni juga adalah ayat songsang. Yang ni kalau soalan masa periksa, dia tak adalah macam ni. Dia tak adalah kamu minta kamu isi tempat kosong ni. Dia suruh kamu, dia suruh nyatakanlah apakah ayat songsang. Kamu kena buat ayat songsang. Tapi kamu kena tahu dia punya struktur ayat songsang. Okey?
Dan kita, okey. Dekat sini, soalan ni, berdasarkan petikan di bawah ini, bina 6 ayat tanya. Cikgu percaya. Kamu tahu apakah dia ayat-ayat tanya. Contohnya apakah, di manakah, itu ialah ayat tanya. Cikgu tulis kat sini. Di manakah. Lagi apa? Di manakah? Siapakah? Okey, siapakah? Okey, lagi. Mengapa? Apakah? Okey, mengapakah? Okey, mengapakah lagi? Apakah? Apakah? Okey, jap. Okey, apakah? Lagi ada lagi? Bagaimana? Bilakah? Okey, bagaimanakah? Kapan? Okey, Bilakah? bilakah? Okey, lagi? Ada lagi tak? Kenapakah semula? Okey. Okey, dekat sini, kamu tengok sini, ada perkataan yang berhuruf condong kat sini. Berhuruf condong kat sini, ada projek sakit, ada pembeli yang membeli yang menjadi mangsa di kawasan bandar, lagi dari dahulu sampai sekarang, itu adalah ayat condong. Dan akhir sekali ialah meningkatkan penguatkuasaan, mendenda pemaju yang tidak menyiapkan projek mengikut jadual. Okey, sekarang ni apa yang daripada petikan, kita bincang dulu pada petikan dulu. Kita bincang dulu petikan, barulah kita jawab soalan ni. Petikan ini ialah tentang projek perumahan terbengkalai. Sebenarnya projek perumahan terbengkalai ni memang dah berlaku sejak dahulu lagi. Bukan zaman sekarang di mana projek-projek itu melibatkan projek yang berjuta ringgit projek perumahan yang kondominium, kilang, lebuh raya, lepas itu jambatan. Ini adalah projek-projek yang telah terbengkalai dan kita rasa sebenarnya kita sebagai individu kita sepatutnya kecewa kerana projek-projek itu telah membelanjakan wang yang banyak tapi tidak dapat disiapkan dan ianya menjadi satu projek yang membazir dan oleh itu kita harap kalau pemaju-pemaju pemaju-pemaju tidak membiarkan projek-projek ini yang dipanggil sebagai projek sakit. Kenapa? Kerana pemaju dia menghadapi masalah kewangan. Lepas itu yang jadi mangsa siapa? Yang menjadi mangsa ialah pembeli yang jadi mangsa. Dan kebanyakan projek tersebut terletak di kawasan bandar. Dan semasa projek itu dijalankan, pemaju tidak dapat membiayai projek pembinaan tersebut kerana terpaksa mengeluarkan modal sendiri untuk membina rumah. Dia tak mampu pasal dia tak ada kewangan lagi, sumber kewangan. Dan projek sakit sebenarnya ialah satu projek yang telah ada pada zaman dahulu lagi. Dan oleh itu kementerian yang berperanan untuk menguatkuasa ialah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Perlu meningkatkan penguasaan dan mendenda pemaju yang tidak menyiapkan projek mengikut jadual. Okey, kamu tengok sini ada soalan ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 dan kamu kena buatkan ayat tanya yang kat sini ada 2. Mengapa dah bagi, di mana pun dah bagi, bagaimana pun dah bagi. Yang ni kamu kena isi tempat kosong ni. Kamu pergi kepada ayat nombor 1 dulu. Apa yang kamu nak isi? Apakah? Okey, apakah? Okey, apakah? Maksud apa? Projek sakit. Projek sakit. Okey, projek sakit. Okey, nombor 2, mengapakah?